Assalamualaikum semua, saya Haziq. Jadi saya akan menerangkan tentang pengenalan cinta dan ketamadunan dalam bab 9 ini. Pertama sekali, konsep cinta kemanusiaan dia sama sahaja dengan konsep cinta yang universal. Jadi kita ada 3 jenis cinta, iaitu cinta ketuhanan, cinta sesama manusia dan cinta sesama makhluk. Kajian cinta ini pula dalam tamadun Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama sekali kita ada kajian cinta dalam Islam. Cinta dalam Islam ini mempunyai pelbagai definisi, jenis, tahap dan tingkat. Ia berbeza mengikut keadaan dan suasana hidup dan berlandaskan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ialah kajian cinta dalam barat. Cinta dalam barat ini dia memfokuskan cinta sesama manusia. Dan yang kedua, Sternberg dan Granger, cinta berbentuk generik dapat digunakan dalam persahabatan, keluarga dan perkahwinan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Adam Hakimi. Jadi di sini saya ingin menceritakan sedikit mengenai topik altruism. Jadi pertama sekali, altruism adalah merujuk pada keinginan untuk membantu tanpa diminta oleh sesiapa. Ia merupakan hasil daripada tolakan motivasi untuk menjaga dan memelihara kebajikan individu lain. Seterusnya, membantu orang lain bukan sahaja menyebabkan pengorbanan, akan tetapi ia juga boleh memperoleh kepuasan kerana membantu orang. Pengorbanan dan kepuasan yang diperoleh tidak mengira sama ada yang dibantu itu sesuatu yang mudah dan selamat atau berbahaya. Orang yang membantu tidak semestinya menerima apa-apa faedah kerana membantu orang. Mereka juga mungkin menghadapi risiko kerana membantu orang. Akhir sekali, kalau kepuasan sosial didefinisikan sebagai apa-apa tindakan yang memberi manfaat kepada orang lain. Ianya juga lebih dikenali sebagai kesukarelawanan. Baiklah, untuk nilai-nilai sepunya, ianya boleh didefinisikan sebagai nilai yang sama atau mungkin berbeza. Nilai sepunya bermaksud satu amalan perkongsian, nilai yang sama atau sepunya dalam kalangan sekumpulan masyarakat bagi membentuk satu jaringan hubungan sosial. Ianya baik maupun sepunya antara universal ataupun dari segi sepunya. Nilai sepunya mendukung prinsip kesatuan menjadi asas kepada jaringan hubungan yang berkesan untuk saling bekerjasama. Ia juga boleh dibuat untuk berkomunikasi dengan baik dalam menjayakan aktiviti pembangunan. Contoh nilai yang diterima atau yang tidak diterima adalah nilai toleransi dan yang tidak diterima adalah diskriminasi. Nilai-nilai sepunya merupakan langkah pertama terhadap kedamaian antara negara dan persefahaman antara bangsa. Jika kita boleh mengamalkan nilai-nilai sepunya ini, ianya boleh mengelakkan satu salah faham konflik, ataupun ianya lagi senang dapat mengelakkan konflik antara satu sama lain. Dalam surah Al-An'am ayat ke-15 dan ke-16, Allah mengajar Rasulullah SAW supaya mengajak golongan yang tidak beriman kepada prinsip-prinsip sejagat, bermula dengan tidak persekutuan Allah, serta berbuat baik kepada ibu bapa, tidak membunuh anak-anak lain kerana takut akan keberdosaan itu. Ianya juga tidak menghampirkan zina supaya mereka menjauhi daripada melakukan silap, tidak melakukan pembunuhan, tidak memakan harta anak yatim, tidak menipu dan juga berlaku adil. Dari segi ayat itu, kita dapat menunjukkan betapa Islam sebagai agama sejagat mengajak manusia
kepada menghayati nilai-nilai sejagat bermula dengan menerima akidah. Jadi dengan ini, ianya dapat mengawal nilai-nilai sepunya bagi sifat seseorang. Kepentingan nilai-nilai sepunya ini, ianya boleh dianggap sebagai jambatan budaya yang menghubungkan antara satu tamadun dengan tamadun lain. Ini kerana hubungan sosial yang baik kepada semua pihak memberi manfaat kesejahteraan dan ideal dalam pelbagai aspek. Jaringan hubungan sosial yang harmoni memudahkan perancangan aktiviti, jalinan komunikasi yang baik dan berkesan, serta bersifat telus juga. Hubungan ini hanya boleh berlangsung dengan wujudnya nilai sepunya dalam kalangan pihak berkepentingan di peringkat global. Antara cabarannya dalam nilai sepunya ini adalah manusia yang masih berdegil dan tidak bersikap terbuka terhadap nilai sepunya. Jadi saya akan membentangkan bahagian saya di mana saya akan membentangkan nilai-nilai toleransi, di mana nilai toleransi ini dianggap sebagai satu nilai yang berunsur berlainan setia, di mana seseorang individu tersebut dia mengamalkan sikap toleransi antara satu sama lain. Allah telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 134, di mana orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyertai orang yang berbuat kebajikan. Jadi nilai-nilai toleransi ini merupakan nilai yang terpuji dalam kehidupan dan juga merupakan kunci kepada satu perhubungan untuk menjadi lebih rapat, dan agama juga turut mengajak kita berbuat sedemikian. Okey, seterusnya adalah nilai-nilai keprihatinan, di mana nilai keprihatinan ini kita mengambil berat mengenai keadaan orang sekeliling dan tidak membiarkan seseorang itu dalam keadaan susah. Menurut Ibnu Khaldun dalam kitab teragungnya Al-Muqaddimah, sikap ini sangat penting dalam kehidupan individu dalam kalangan masyarakat. Jadi seperti contoh ni, seperti isu sekarang kan, isu COVID-19. Kalau kita nampak seseorang individu tu mengalami kesusahan ke, kita naklah bantu. Dengan adanya duit sedikit sebanyak, kita akan dapat meringankan beban seseorang individu jika dia macam kekurangan beras ke, makanan ke, duit ke, kita uruslah sikit. At least kita dapat membantu mengurangkan sedikit beban. Okey, jadi kesimpulannya, nilai keprihatinan dan toleransi ini dia memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebagai masyarakat yang mengikut ajaran Islam ni, haruslah ada sikap toleransi, prihatin ni. Marilah kita menjadi masyarakat yang terbaik. Seterusnya, saya Ayla Insyirah binti Abdul Razak akan menerangkan mengenai cinta kebaikan. Menurut Muhammad Fadilah dan juga Syaidatin, pada tahun 2007, cinta kebaikan adalah termasuk dengan rasa cinta untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, cinta perjuangan, cinta kekuatan sasiah dan peribadi, cinta bertaubat dan menyucikan diri, dan juga cinta segala sesuatu yang menjurus kepada kebaikan. Selain itu, antara perbuatan yang boleh dilakukan ialah dengan menafkahkan harta benda sewaktu senang dan susah, menahan kemarahannya dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana perkara ini telah termaktub dalam firman Allah SWT yang bermaksud, iaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-Imran ayat 134. Individu yang baik dan menjaga akhlak adalah termasuk dalam kategori manusia yang mencintai kebaikan. Orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain akan sentiasa ringan tulang dan merasa senang untuk membantu tanpa diminta. Sikap suka menolong dan mengambil berat hal ehwal anggota keluarga, sahabat handai, jiran, tetangga dan kenalan di mana-mana sahaja mereka berada adalah satu bentuk kecintaan yang luhur kepada sesama manusia. Allah SWT sangat menyukai dan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, iaitu orang-orang yang beriman yang melakukan amal soleh. Disediakan bagi mereka ganjaran syurga, di dalamnya dilimpahi dengan pelbagai kenikmatan. Bagi yang bukan beragama Islam, cinta kebaikan tetap membawa kebaikan yang berlipat ganda bagi kehidupan mereka di dunia.
Seterusnya ialah kesederhanaan. Kesederhanaan iaitu wasatiyah yang membawa maksud kesederhanaan, tidak lebih, tidak kurang, biasa, pertengahan atau sedang dalam pelbagai perkara atau tindak tanduk. Boleh juga dimaksudkan sebagai sesuatu perkara yang tidak banyak selok-beloknya, tidak rumit atau tidak sulit. Perkataan ini telah disebut sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Abu Bakar Hamzah, 1985. Ciri yang perlu ada dalam maksud wasatiyah ialah mengutamakan keamanan, pemikiran sederhana, sabar, kuat, benar dan konsisten dalam tindakan. Ciri wasatiyah yang lain ialah tidak membazir, tidak boros, tidak kikir dan tidak sombong. Wasatiyah berperanan sebagai ejen keamanan global, bukan sahaja dalam aspek pemikiran, malah dapat disaksikan dalam aspek ibadah, ekonomi, politik dan pemerintahan, perundangan, akhlak, sosial dan dalam keseluruhan kehidupan. Sikap ini membentuk pemikiran sederhana untuk mengelakkan pertelingkahan dan perbalahan yang membawa kepada perpaduan, ketenangan dan ketenteraman. Maksud firman Allah, "Kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia." Surah Al-Baqarah ayat ke-143. Seterusnya, mematuhi undang-undang. Ciri-ciri yang perlu ada pada mematuhi undang-undang ialah taat, iaitu sentiasa menurut perintah Tuhan, taat kepada ketua, pemimpin atau pemerintah, tidak mengingkari peraturan yang ditetapkan, patuh kepada seseorang atau sesuatu, tidak membantah dan menurut perintah. Hasil daripada mematuhi peraturan ini akan selamat dari sebarang masalah dan balasan Tuhan atau denda daripada pihak yang berkuasa. Patuh undang-undang ini sangat penting sebagai instrumen untuk mengawal dan memantau aktiviti dalam sesebuah masyarakat dan menjamin kesejahteraan dan kelangsungan kehidupan. Selain itu, mematuhi undang-undang berupaya mewujudkan masyarakat aman dengan sentiasa memberi peringatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan ke slide yang seterusnya, iaitu empati. Empati merupakan satu daya menyelami dan memahami perasaan atau emosi orang lain. Empati ini juga mempunyai kemahiran bahasa seperti bersumpah santun dan seterusnya. Empati mempunyai pengetahuan tentang masyarakat yang ingin dikaji. Contoh ciri-ciri sifat empati ini. Okay, yang pertama, jujur. Yang kedua, sensitif. Yang ketiga, simpati dan prihatin. Yang keempat, tidak berpura-pura. Okey, kita akan teruskan ke bahagian yang terakhir, filantropi. Okey, apa itu filantropi? Filantropi ini mempunyai banyak maksud dari beberapa pandangan. Okey, yang pertama, berdasarkan Beckers and Wapping 2010, filantropi merujuk kepada perbuatan memberi sumbangan keuangan kepada golongan yang memerlukan. Walau bagaimanapun, berdasarkan Kamus Dewan 2010, filantropi bermaksud kasih sayang terhadap manusia atau kedermawaan. Dan yang terakhir, menerusi surah Al-Balad ayat 10 hingga 16, Islam menggalakkan umatnya bersifat filantropi atau lebih dikenali sebagai dermawan. Basically, filantropi ini dia punya keyword dia dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seterusnya, saya akan melanjutkan lagi bab 9 dalam kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia, iaitu cinta kemanusiaan dan cinta ketamadunan berkenaan kebertanggungjawaban sosial. Kebertanggungjawaban sosial ini adalah pelengkap kepada kebertanggungjawaban politik. Hal ini dikatakan demikian
kerana keutuhan sesebuah negara dan masyarakat adalah bergantung kepada kebertanggungjawaban yang dipikul oleh individu dan sesuatu organisasi. Sungguhan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan sesebuah negara juga adalah bergantung kepada sikap amanah dan tanggungjawab yang sentiasa dipikul oleh para pemimpin yang seharusnya dipikul oleh para pemimpin dan juga anggota masyarakat. Para pemimpin dan juga anggota masyarakat harus untuk mempunyai sikap tanggungjawab, untuk mempunyai sikap amanah, untuk menjadikan negara lebih aman dan harmoni. Sekiranya sesebuah negara tidak mampu untuk mengekalkan kedaulatan dan keamanan yang telah dikecapi, maka mereka akan berada dalam keadaan sentiasa memerlukan bantuan dari orang lain atau pihak luar. Usaha ini seharusnya dipegang oleh negara masing-masing dan bukan dipegang oleh kuasa-kuasa besar yang menjalankan penjajahan secara halus dan terancang. Dan akhir sekali, sebagai penutup dan kesimpulan bagi bab 9 ini, iaitu cinta kemanusiaan dan ketamadunan, ialah sebagai yang telah kita dapat lihat, indikator-indikator cinta kemanusiaan adalah sangat relevan untuk membangkitkan semangat cintakan negara, bangsa dan manusia sejagat yang mampu membawa kepada keharmonian, kesatuan dan kedamaian. Dalam konteks pengajian ketamadunan pula, adalah diharapkan bahawa penerapan indikator-indikator cinta kemanusiaan ini mampu mendidik generasi hari ini akan kepekaan terhadap keadaan semasa dan memberi peluang pelajar untuk berdaya fikir yang tinggi dalam aspek kemanusiaan. Selain memberi nafas baharu serta persembahan pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna kepada generasi muda hari ini, cinta kemanusiaan juga dapat merangsang pelajar untuk mempelbagaikan corak komunikasi mereka dengan masyarakat antarabangsa.